Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ni kita nak review yang ini, Honda HR-V yang paling baru ni. Kami sekarang berada di Terengganu. Semalam dekat Kuantan, hari sebelum tu dekat KL. So perjalanan ni agak jauh untuk kami test model ini. Tapi seperti biasa kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Studio, kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Thank you. Honda HR-V, tahukah anda, nameplate HR-V ni mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Dan sebenar-benarnya HR-V lah SUV yang telah mengubah cara orang memiliki SUV dekat Malaysia. Generasi pertama dia dekat Malaysia ni, dia jual 110,000 unit. Betapa besarnya pengaruh HR-V ni sehingga memaksa manufacturer lain membuat compact SUV. Sebelum lahirnya Ativa, sebelum lahirnya X50, semua tu HR-V lah dia punya king dalam segmen compact SUV. Tapi ada satu fakta yang menarik. Okey, dia macam ni. Dekat Malaysia kita anggap yang ini second generation, tapi secara global sebenarnya ini dah masuk ke third generation. HR-V dia dah ada 3 generasi. Yang pertama dia tak masuk Malaysia, dia cuma ada 2 pintu, bentuk dia masih sebuah crossover. Yang itu dia 4 segi sikit. Yang kedua tu yang masuk dekat Malaysia, yang launch tahun 2016 macam tu lah. Okay, yang ini yang ketiga, yang terbaru. Dan kalau kita compare dari segi design, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, memang dia tak ada kaitan langsung antara satu sama lain. Okay, cuba bayangkan macam ni pula. Yang first yang masuk Malaysia tu lah. Okay, model sebelum ni bila dia masuk dekat Malaysia, bila kita tengok, wah cantik betul lah kereta ni, sporty betul lah kan. Okay, dalam bahasa reka bentuk dia. Tapi bila masuk yang ni, weh, betul ke? Betul ke Honda ni? Kenapa rupa dia macam Mazda? Itu first time bila press launch kita tengok gambar dia apa semua. Tapi bila dah fizikalnya kita dapat tengok depan mata macam ni, dia tak langsung ada gaya macam Mazda ke. Dia memang dalam bahasa badan dia yang tersendiri. Secara keseluruhan, reka bentuk HR-V baru ni memang tak ada kaitan langsung dengan model yang sebelum ni. Dia tak macam design-design language lain, contohnya macam Mazda. Dia kekalkan cimbat itai dan juga kodo design. Maknanya setiap satu model tu perubahan dia cuma dalam bentuk evolusi. Yang ini dah jadi revolution terus daripada yang sebelumnya. Sebab itu juga, kalau kita tengok secara sekali imbas, kereta ni memang dalam gambar nampak besar, tapi bila kita tengok kat sini, dia memang besar. Overall dimension kereta ni lebih panjang, lebih lebar dan juga lebih rendah berbanding dengan HR-V yang sebelumnya. Tahu tak macam mana cara dia mencuri space? Okey, kalau kita tengok daripada side profile, bumbung dia nampak macam turun, tapi sebenarnya bumbung dia tak turun. Cuma curve cermin tu yang dikecilkan, memberi ilusi seolah-olah ia coupe-like SUV. Tapi sebenarnya yang kecil tu, yang turun tu bukan bumbung, cermin ni dia kecilkan, nampak tak? Pintu ni sebenarnya dia naikkan dekat sini. Dan ciri yang dikekalkan pada SUV HR-V lama ialah yang ni, hidden door handle dekat sini. Ya, kalau orang pertama kali tengok kereta ni nak naik, dia akan cari, mana handle belakang? Handle dia duduk dekat sini. Dari segi ketinggian, yang ini dia dah rendahkan berbanding HR-V yang lama. Walaupun HR-V yang lama tu dah sedia rendah. Jadi apa kata pemanduan dia? Dari segi konfigurasi chassis dan juga suspension, depan dia pakai multi-link, belakang dia pakai torsion beam. Tapi masa briefing semalam, saya diberitahu bahawa torsion beam belakang tu dia ada satu special linkage, makna yang mengikat arm belakang tu dekat hub tayar tu, dia ada satu macam so-called mounting. Dan dalam mounting tu sini sebenarnya ada cecair. Yang mana? Okey, secara teori ni dia memberi axle belakang tu seolah-olah hidup. Ya, kita memang tahu torsion beam ni axle mati kiri dengan kanan kan. So, mungkin dia agak rigid untuk pemanduan. Jadi untuk counter balik flexibility dekat tayar belakang kiri dan kanan tu, dia hidupkan that so-called mounting absorber, bukan mounting arm belakang tu. Jadi dia ada cecair dalam tu. Nampak? Itu tindakan yang
sangat bijak tapi tidak mengorbankan ruang. Sebab kena ingat, Honda ni saya rasa gaji yang paling tinggi untuk orang buat HRV ni ialah gaji untuk orang yang buat bahagian dalam dia. Honda ni memang magic bila dia buat space dekat bahagian dalam. Walaupun dia segmen B, sebenarnya dia sedikit menipu lah. Sebenarnya dia dah jadi macam B+ macam tu. Sama macam CR-V, dia dah jadi macam C+. Kalau kita compare CR-V dengan X-Trail, dengan CX-5 apa semua, CR-V tu jauh lebih besar. Begitu juga dengan Honda HR-V ni. Kalau letaklah, kalau kau kata nak beli, kalau anda kata nak beli X50 ke HR-V, tapi anda nak space, pejam mata beli ni terus. Ini memang space dia memang untuk sebuah keluarga kecil, ada anak 2 orang nak bawa barang, dengan dia ada tall mode lah, dengan lipat sana sini. Memang ini adalah antara yang terbaik anda boleh beli dalam pasaran. Okey, HR-V baru ni dia pakai enjin apa? Malaysia adalah negara yang mempunyai pilihan terbanyak untuk enjin HR-V. Dia bermula dengan 1.5 NA, kemudian 1.5 Turbo, kemudian 1.5 Hybrid. Ya, ada 3 pilihan enjin bergantung kepada mana bajet anda atau mana keperluan yang anda minat lah. Okey, yang ini model turbo, dia menghasilkan 181 PS dan 240 Nm of torque dan digabungkan dengan gearbox CVT. Okey, Honda memang daripada dulu pakai CVT, tapi over the time CVT ni telah ditingkatkan. Dah di-upgrade sampai ke satu fasa di mana CVT dia dah jadi lebih baik daripada torque converter whatever speed lah. Okey, bila kita bawa dekat highway, dekat handling lah, kita nak cerita pasal handling. Okey, dari segi suspension, bagi saya kalau compare dengan HR-V lama, yang ini a bit softer, a bit lembut, tapi lembut dalam perspektif sporty. Okey, lembut yang terlalu lembut ni menyebabkan steering kita susah untuk dikawal, dan kereta ini dia datangkan dengan variable sensing untuk steering. Slow dia ringan dan bila laju dia akan berat. Dan walaupun dia pakai EPS, teknologi tadilah, teknologi yang berkembang tadi menjadikan EPS tu sendiri boleh meniru macam mana steering hidrolik. Tidaklah tiru 100%, tapi teknologi itu berubah kan. Jadi saya rasa dia boleh dah sampai 80-85% kita rasa steering itu sangat sensitif. Jadi ya, good untuk orang yang suka memandu. Dari segi bump and rebounds, macam saya cakap tadi, dia sedikit soft untuk kategori sport. Macam mana tu? Kena bawa sendiri, rasa sendiri. Okey, kalau kita tengok kemasan dalaman dia, okey, kalau kita compare dengan HR-V lama, memang berbaloi kalau anda sekarang pakai HR-V lama tu nak upgrade yang ini. Okey, mungkin bukan semua bahagian yang menggunakan soft plastik, tetapi finishing dia, okey, kalau kita tengok dekat finishing yang ini jauh lebih elok daripada HR-V yang lama. Biasalah yang baru datang dia akan upgrade jadi lebih bagus. Soft touch dia tak banyak tepat. Okey, sini, even sini soft touch, pintu belakang dah hard plastik, tapi bila dia gunakan texture yang sama, finishing yang sama, seolah-olah dia nampak seragam satu kereta. Dan juga layout dia, kalau kita tengok susunan nozzle aircon, dia punya ni pop-up audio, just nice untuk bentuk dia yang tak berapa besar. Okey, apa yang saya nak cerita ialah pada model ini Honda nampaknya langsung tidak kedekut tentang safety. Dia bagi across the range Honda Sensing. Ya, anda akan dapat Honda Sensing even beli dengan model yang paling rendah, iaitu model S. Lepas S dia ada E, lepas E yang ini V, lepas V dia RS. RS tu hybrid lah. Harga dia yang paling rendah bermula dengan RM114,000, kemudian RM129,000, kemudian yang ini RM134,000, dan the top range tu yang hybrid tu RM140,000. Nampak tak, daripada RM114,000 hingga RM140,000. Memang sangat besar gap pilihan yang dibagi oleh Honda Malaysia pada rakyat Malaysia. Okey, jadi dengan segala features dan segala benda yang dibagi oleh Honda Malaysia,
terhadap kereta ini menjadikan, ya itulah tadi, harga dia tidak murah. Bayangkan untuk HRV yang sebelum ni, harga maksimum dia 120 je. Harga awal dia bermula 99,000 masa dia mula launch. Tapi yelah, teknologi kan tak sama. Dengan semua teknologi yang Honda bagi pada model ini, adakah ia berbaloi? Yes, berbaloi. Semalam dekat hotel dia orang ada buat comparison lah. Dia ada buat Toyota Cross, Honda HR-V dan juga Mazda CX-3. Jadi Mazda CX-3 tu tak ada, dia cuma letak dalam spek. Tapi sebenarnya kalau secara personal lah, saya tak rasa CX-3 boleh lawan HR-V yang ini. Mazda kalau dia nak lawan, kena lawan dengan CX-30. Ya, yang itu baru boleh lawan dengan HR-V. Tapi price gap dia, nampak kan jauh kan. Tiba-tiba bila kita nak beli kereta, contohnya bila kita tengok spek, kita compare, tiba-tiba kita rasa HR-V ni sebenarnya murah. Ya, dia berbaloi dengan spek yang dibagi oleh Honda Malaysia. Apapun, segalanya adalah pilihan anda. Jangan dengar kata saya, jangan ambil 100%. Kita cuma boleh bagi maklumat. Untuk anda buat decision, perbezaan SUV yang saya sebutkan tadi sebenarnya tidak banyak. Dia ada lebih kat sini, kurang kat sini. Kurang kat sini, lebih kat sini. Jadi, anda perlu test sendiri. Pergi dekat showroom, minta dengan salesman, feel, rasa test, baru buat keputusan. Begitu caranya beli kereta. Bukan buka YouTube tu decide, tak macam tu. Kita final, kita yang kena buat decision. Okey, baiklah, itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada orang-orang Terengganu, peminat-peminat kami di sini. Okey, pada anda di luar sana yang baru saja mungkin menemui Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.